Let's go. Tima, ada dengar tak pasal banjir hari tu dekat Pantai Timur? Ada. Saya pun duduk dekat Pantai Timur. Jadi saya pun mengalami banjir. Jadi, kenapa nak tahu tak? Saya telah melakukan satu kajian. Kajian ini berkenaan tentang persediaan pra-banjir dan mengetahui keberkesanan infrastruktur dalam menghadapi banjir serta memberi kesedaran tentang bagaimana untuk menghadapi banjir menggunakan kaedah kajian dan metodologi yang tepat. Korang tahu tak apa kepentingan kajian yang kita buat ni? Tak. Pertama sekali, kepentingan dia adalah untuk memberi kesedaran tentang persiapan menghadapi banjir dan cara-cara untuk mengenal pasti tanda-tanda banjir. Kedua, pengetahuan tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan semasa atau sebelum banjir. Fatimah tahu tak ada 3 objektif berkaitan kajian kita. Objektif yang pertama adalah untuk menilai tahap kesediaan diri masyarakat, kerajaan, badan bukan kerajaan NGO bagi menghadapi persediaan banjir. Manakala objektif yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong kepada bencana banjir. Manakala objektif yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk menilai langkah-langkah atau penambahbaikan infrastruktur sedia ada bagi menghadapi bencana banjir. Oh, baru saya tahu. Hai. Buat apa salah apa tu? Hai, bye. Hai. Kami berborak tentang persediaan menghadapi banjir. Tapi kan, di mana ada tak apa-apa kaedah kajian yang boleh lakukan? Boleh. Kita boleh pergi perpustakaan untuk mencari sumber bacaan. Dan kalau tak ada buku, kita boleh pergi laman sesawang UM Library. Oh, UM Library. Betul. Tapi banjir mesti ada sebab dia kan? Betul. Ada tak? Setahu Akira, faktor-faktor yang banjir termasuklah penyerokan hutan secara haram yang menyebabkan banjir besar. Seterusnya, sistem perpaduan yang tersumbat. Sampai itu, pembangunan yang pesat menyebabkan kawasan terdahan hujan berkurangan. Dan terakhir sekali, fenomena air pasang dan hujan lebat berterusan menyebabkan banjir besar. Korang tahu tak apa kisah banjir? Tak. Oh, korang tak tahu lah. Kisah banjir ni, antara kisah banjir ialah kemusnahan harta benda. Antaranya rumah dan kereta. Seterusnya, mangsa banjir juga akan terkesan daripada psikologi. Seperti diorang akan trauma dengan kejadian banjir tersebut. Di samping itu, semasa banjir, bangsa-bangsa banjir ini akan terdedah dengan penyakit bawaan air seperti penyakit taun sebab air telah tercemar kan sehari itu. Dan yang paling penting sekali, semasa banjir, bekalan air akan terjejas, bekalan air bersih. So, mereka tidak boleh menjalankan aktiviti harian secara normal. Okey. Jadi ada apa cadangan kata Ki? Saya ada terfikir beberapa cadangan. Kenapa kadang-kadang banjir ni berlaku dan apa sebenarnya yang perlu kita lakukan. Yang pertama mungkin dari segi penyelenggaraan sistem pembarintan sendiri yang perlu kita selenggara setiap minggu ataupun setiap bulan tu berkala. Yang kedua dari segi pembangunan tu perlu melestarikan lagi alam sekitar sekeliling. Sebab kadang-kadang ada pembangunan-pembangunan yang berlaku tidak melihat kepada apa kesan seterusnya akan berlakunya banjir dan sebagainya. Yang ketiga adalah penguatkuasaan lagi undang-undang. Itu dari segi kerajaan lah, perlu undang-undang itu sendiri diketat kepada pengusaha-pengusaha pembangunan. Okay. Bagus cadangan itu. Alia ingat tak? Kan Sir Wahid ada cerita tentang beberapa falsafah atau teori yang kita boleh gunakan. Falsafah yang Alia boleh fikir lah yang kita boleh gunakan ialah falsafah praktikal, which is falsafah praktikal ni dikaitkan dengan bagaimana pihak-pihak bertanggungjawab menguruskan isu banjir. So terdapat berbagai tindakan dan juga strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi banjir. Sepertinya aspek pembangunan. Sebab aspek pembangunan ni dititik beratkan penting kerana pembangunan yang baik mampu mengatasi isu banjir.
Okay, so pembangunan yang baik ni datangnya daripada penggabungan ilmu dan juga kebijaksanaan masyarakat. Jadinya masyarakat ni memainkan peranan yang penting dalam memikirkan bagaimana untuk mencari langkah yang lebih efektif untuk mengatasi isu banjir ni daripada sering berlaku. Falsafah kedua yang Alia boleh fikir adalah falsafah baru, ada kaitan dengan faktor wujudnya isu banjir dan juga langkah untuk mengatasi isu banjir. Jadinya falsafah baru ni terhasil disebabkan oleh pemikiran pada era moden ini, di mana bencana banjir berlaku disebabkan oleh sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Okey, sebagai contoh sikap manusia yang tak bertanggungjawab, kita boleh lihat daripada segi sistem pembarikan yang tidak sistematik. Isu banjir ni perlu dititik beratkan kerana apabila berlakunya banjir, keadaan akan menjadi sangat serius. Era moden ini, apa yang boleh dilihatkan dengan falsafah baru, manusia sanggup untuk memusnahkan alam sekitar demi menjaga kepentingan diri sendiri. Daripada penerangan Alia, yang ada boleh terangkan tentang perbandingan falsafah dari praktikal dan baru. So based on falsafah praktikal, ia lebih menekankan atau memfokuskan pada cara-cara manusia untuk mengatasi isu banjir dan juga cara yang efektif dalam mengatasi isu banjir. Yang kedua adalah falsafah baru yang menekankan kepentingan kepada sikap tidak bertanggungjawab sebahagian manusia terhadap alam dan juga menekankan tentang hubungan antara kelestarian alam dan juga manusia. Okey, kesimpulannya, banjir adalah fenomena alam semula jadi yang memberi dampak besar kepada ekosistem. Banjir yang berlaku ni boleh mendatangkan pelbagai kemusnahan dan kerugian. Banjir boleh berlaku disebabkan oleh faktor semula jadi dan faktor buatan manusia. Oleh itu, pihak-pihak tertentu perlulah menggariskan keperluan pembangunan bandar dan infrastruktur yang baik bagi mengelakkan risiko banjir. Sistem pemantauan dan amaran juga perlu dipertingkatkan agar masyarakat lebih berwaspada untuk mengurangkan impak bencana banjir. Secara keseluruhan, banjir menunjukkan bahawa pembangunan yang lestari, pengurusan risiko dan tindakan secara kolektif sangat penting untuk menghadapi cabaran alam sekitar.